Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, baru-baru ini kita mendengar berkaitan dengan rombakan kabinet. Ada menteri yang digugurkan lah, ada menteri yang bakal dipecat lah. Namun semua itu bermula dengan kabar angin. Dengan kabar angin kononnya akan ada rombakan kabinet. Bahkan beberapa juga media berkata tentang rombakan kabinet. Nah, apa yang kita nantikan adalah pengesahan dari Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah memang benar akan berlaku rombakan kabinet? Saudara-saudara, Muhyiddin Yassin juga sebelum ini sebagai bekas Perdana Menteri juga pernah membuat gesaan untuk membuat rombakan kabinet setelah salah seorang menteri yang telah meninggalkan kita, dan menteri tersebut, platform tersebut perlu diisi dengan segera. Nah, ini pengesahan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu artikel dari mykmu.net, rombakan kabinet hari ini pengesahan Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan. Nah, ini pasti satu pengesahan yang mengejutkan seluruh kepimpinan kerajaan dan juga kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan tiada rombakan kabinet akan dilakukan pada Rabu. Anwar berkata beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha pada Selasa yang lalu juga tiada kaitan dengan rombakan kabinet. Dalam artikel ini, tadi saya menghadap tuanku untuk bincang mesyuarat mingguan kabinet esok dan tiada kaitan dengan perubahan jemaah menteri. Lepas mesyuarat mingguan kabinet, esok saya bertolak ke Sabah dan kemudian ke Abu Dhabi. Beliau berkata demikian mengenai kemungkinan rombakan kabinet selepas kabar angin berkenaan perkara itu semakin hangat diperkatakan. Sumber rapat dengan Putrajaya sebelum itu memaklumkan sebuah portal berita tempatan bahwa pengumuman penting itu akan dilaksanakan Perdana Menteri ke-10 sebelum beliau berlepas ke Abu Dhabi. Jelas sumber kepada portal itu, ia turut melibatkan beberapa portfolio dan kementerian kanan. Antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia KSM, Kementerian Kesehatan KKM, serta KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Sumber itu dilaporkan turut mendakwa 2 portfolio menteri penuh juga bakal diberi kepada Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan. Dengan perkara itu akan turut diumumkan pada Rabu. Terdahulu sumber terdekat dengan seorang Menteri BN memaklumkan terdapat kemungkinan berlaku pertukaran portfolio kementerian di antara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam satu rombakan kabinet yang dijangka dilaksanakan Anwar kelak. Nah, mungkinkah selepas pilihan raya kecil Dun Pelangai barulah akan ada rombakan kabinet dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, sudah pasti setelah kabinet dirombak, kerajaan perpaduan akan semakin utuh dan peluang kepada pembangkang dan Perikatan Nasional sudah pasti dilihat semakin nipis. Setelah kita juga tahu bahwa pilihan raya umum ke-16 yang akan diadakan pada 2027 dapat disahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri sehingga 2027. Dan berkaitan dengan rombakan kabinet, sudah pasti selepas rombakan kabinet, kerajaan perpaduan akan berdiri lebih teguh lagi. Dan semua naratif-naratif kerajaan akan tumbang, Datuk Seri Anwar Ibrahim digulingkan, semua itu hanya cakap kosong saja. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia.
tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, pilihan raya kecil Dun Pelangai yang akan diadakan pada 7 Oktober, pada Sabtu, menarik perhatian ramai orang. Nah, sudah pasti PN PAS bercita-cita besar untuk menang di kerusi Dun Pelangai yang kita memang tahu adalah kubu kuat Barisan Nasional UMNO. Saudara-saudara, kita juga mengetahui sebelum ini di mana terdapat calon dari PAS kalau tak silap yang pernah bertanding di situ namun hanya mendapat undi yang agak kurang memuaskan. Nah, pilihannya kecil Dun Pelangai sudah pasti menjadi perhatian ramai orang. Untuk Perikatan Nasional, untuk PAS, adakah gelombang hijau ataupun mungkin gelombang biru tua akan tersebar di Dun Pelangai hari Sabtu? Saudara-saudara yang amat dihormati semua, terdapat beberapa sumber mengatakan ceramah ataupun kampanye Perikatan Nasional untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai dikatakan kurang sambutan. Nah, adakah itu menjadi petanda bahwa sekali lagi Barisan Nasional akan terus melebarkan kekuatan, terus mengekalkan kukuhnya kepimpinan Barisan Nasional di Dun Pelangai? Seperti yang kita tahu, 3 calon akan bertanding dari Perikatan Nasional, yaitu Cegu Kasim dan juga Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam dan juga seorang lagi calon bebas Hasli Helmi. Nah, terdapat kenyataan dari Taqiyuddin Hasan juga sebelum ini, di mana terdapat maklumat bahwa kepada penyokong calon bebas Hasli Helmi, beliau sendiri menyeru pengundi-pengundi dan penyokongnya untuk menyokong calon Perikatan Nasional. Saya melihat itu adalah satu perkara yang sebagai pemerhati politik, satu perkara ini hanya pendapat secara pribadi. Satu perkara yang agak bukan menjengkelkan, tetapi agak terdapat kecurigaan saya rasa di situ. Susah-susah menjadi calon, nak bertanding, tetapi menyeru pengundi dan penyokong menyokong calon lain pula. Nah, tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut, adakah penyokong dari pengundi bebas, calon bebas yaitu Hasli Helmi, terlalu ramai sehingga mampu memenangkan calon Perikatan Nasional? Dan adakah semua penyokong Hasli Helmi akan menyokong PN setelah melihat keyakinan Hasli Helmi sendiri pun tidak mahu menang di situ karena telah menyeru penyokongnya sendiri, pengundinya sendiri mengundi calon PN. Nah, itu satu dapatan saya melalui artikel. Dalam pada itu, saudara-saudara, saya juga ada membuat beberapa pemerhatian, beberapa penyelidikan. Ada juga bercerita dengan kawan-kawan pemerhati politik, dan ada juga melihat media. Kita juga mendengar ceramah dan kampanye untuk Perikatan Nasional di Dun pilihan raya kecil untuk Pelangai. Agak suram sambutannya. Saya membuat satu pemerhatian dari channel ini. Pilihan raya kecil Dun Pelangai 7 Oktober, siapa layak menang? Saya meletakkan 3 undian di sini. Dan yang mengejutkan, ataupun mungkin tidak mengejutkan juga, di mana undian tertinggi setakat ini yang saya dapat adalah calon dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam mendapat undian tertinggi melalui kajian yang saya buat, yaitu sebanyak 84% undian, manakala dari Perikatan Nasional yaitu Cegu Kasim 11% dan calon bebas Hasli Helmi 5%. Nah, bila kita mengambil semula kiraan tadi, pengundi Hasli Helmi dan juga pengundi PN yaitu Cegu Kasim dicampurkan 11 tambah dengan 5%,
masih lagi 16% dan tidak mampu pun mendekati kemenangan 84% yang melalui kajian saya yang dimenangi oleh BN dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam. Nah, pada Sabtu ini pilihan raya kecil Dun Pelangai sudah pasti menjadi tumpuan ramai. Nah, ada yang kata BN tetap akan berkuasa, ada juga kata PN dan BN setakat ini setara. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau benar BN akan menang lagi, dan mungkin ada sudah yang merasa Barisan Nasional confirm akan menang, ini pasti menjadi satu berita buruk kepada Perikatan Nasional PAS yang dilihat kalah, dan kalah lagi. Kalau pada PRK Dun Pelangai ini pun PN kalah. Seperti yang kita tahu, pada pilihan raya kecil baru-baru ini Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai juga menunjukkan kekuatan PH. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.